Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillah ala ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqala al-imam an-Nawawi al-Thani al-Bantani al-Makki rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul khamisata asyarata an Abi Bakrin as-Siddiqi radhiyallahu anhu fi qawlihi ta'ala, Zahara al-fasadu fil barri wal bahri. Qala al-barru huwa al-lisanu wal bahru huwa al-qalbu. Fa idza fasada al-lisanu bakat 'alaihi an-nufusu, wa idza fasada al-qalbu bakat 'alaihi al-malaikatu. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pertama-tamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah Taala beri pada kita untuk hadir Jumaat dan hidup di hari Jumaat, dan hari yang penuh dengan kelebihan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, ma min yaumin tala'at fihi syamsu yaumul jum'ati. Tidak ada hari yang mana terbit matahari pada hari tersebut nak lebih afdal daripada hari Jumaat, itu tidak ada. Nah, hari Jumaat ni hari yang paling afdal. Kenapa? Fihi taqumus sa'ah. Karena hari Jumaat ni akan berlakunya kiamat. Maka sebab tu Jumaat ke Jumaat tu kita rasa sekejap saja. Nah, ini menunjuk kata bahawasanya kita ni hampir-hampir dekat sangat dah dengan hari kiamat. Karena Nabi SAW sabda dalam hadis yang lain, la taqumus sa'atu, tidak berlaku kiamat itu hatta yataqarrabaz zamanu, sehingga masa tu Allah Taala percepatkan. Nah, Tuhan cepatkan masa. Lagu mana cepat? Fatakunu sanatu kasyahri, setahun seperti sebulan rasanya. Nah, setahun tu 2020 ni 2023 kalau kira tahun syamsiah, tahun gerak matahari. Nah, itu seperti sebulan ke sebulan, seperti Januari ke Februari, Mac ke April, kayak gitu. 2020, 21, 22, 23 ni nak masuk 24, ada 2 bulan, ada sebulan lebih. Itu nak kata cepat. Bukan sebab kita sudah dewasa, tidak. Anak kita kecil tadika pun rasa cepat. Nak malas dah ke? Dah. Tak puas main lagi dia. Nah, ini apa dia panggil, benar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatakunu sanatu kasyahri, maka jadi setahun seperti sebulan. Wa yakunu syahru kal jum'ati, sebulan seperti seminggu. Wa takunul jum'atu kal yaumi, seminggu seperti sehari. Baru hari itu Jumaat pula. Nah, wa takunul yaumu as-sa'ati, sehari seperti sejam. Masih memang mencemburui kita. Dan sejam kadhamratin nar, ka ihraqin nar, seperti menyalakan api. Pak, kita cucuh matches lagi, pop mapuh. Sekejap je sejam. Nah, ini 12.30 lah. Nah, belum pukul 1 kena berhenti dah. Nah, sebab lah ni zuhur awal. Sekejap sangat masa berlalu. Jadi kalau kita tidak irtanim khamsan ba'da khamsin, irtanim khamsan qabla khamsin, gebuk peluang 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, mana masa ruang yang ada kosong, kita rebut peluang dengan ibadah, dengan mengaji, dengan
mendengar. Nah, maka kalau kita mati tak boleh nak undur kelik dah kalau kita tak guna peluang keemasan. Nah, baik. Sambungnya laginya kita muzakarah kita Nasaihul Ibad. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, dia kata wal maqalatul khamisata asyarah, dan bermula maqalah yang ke-15 daripada bab yang kedua. Kata an Bakr Siddiqi, diriwayatkan daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ni laqab dia, gelar dia. Nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq ni Abdullah bin Abi Quhafah Al-Qurashi At-Tamimi. Nah, jadi kita tu tak kenal nama hak sebenar sebab lebih mengenali laqab dia, gelaran dia. Sebab gelaran ni diberi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kerana tu sahabat ni apabila Rasulullah yang bagi gelar, mereka lebih gemar apa yang Rasulullah beri. Seperti Abu Bakar As-Siddiq. Nah, kita pun siapa anak-anak kita pun nama Abu Bakar. Abu Bakar Ella lah. Nah, padahal Abu Bakar tu bukan nama, tu laqab, tu gelaran. Nama sebenar Abu Bakar As-Siddiq ni ialah Abdullah bin Abi Quhafah. Nah, At-Tamimi Al-Qurashi, daripada Bani Tamim, bangsa Quraisy. Yang itu. Kemudiannya digelar dengan As-Siddiq kerana apa? Ini dua pendapat ulama. Satu, kata ulamanya digelar dengan As-Siddiq kerana Abu Bakar As-Siddiq ni orang yang istiwa uz-zahir wal batin. Sama antara zahir dengan batin dia, sama-sama betul. Tak macam kita. Macam kita macam hamba lah. Zahir nampak baik lah, berserubah lagi, berjubah lagi, nah. Zahir, batin belum tentu. Kayak gitu. Tu zahirnya bercakap agama, qala Allah, qala Nabi, qala Rasul, qala ulama. Batin belum tentu sama seperti zahir. Nah, itu kita atau hamba lah. Nah, mudah. Tapi kalau Abu Bakar As-Siddiq, istiwa uz-zahir wal batin, sama antara zahir batinnya. Lidahnya benar, hatinya benar. Zahirnya ibadat sembahyang, batinnya khusyuk di dalam ibadat. Sama-sama. Macam kita zahirnya semaya, takbir, qiyam, baca Fatihah, rokok, sujud, iktidal, macam-macam pergerakan dalam semaya yang telah kita buat. Tetapi dalam sembahyang tu duk khayal ke itu, ini, apa, macam-macam hijau kita duk khayal. Nah, tubuhnya semaya, tubuhnya nampak sujud, tubuh kita ni rokok, tetapi batin kita melayang-layang entah ke mana. Nah, ingat hak urusan dunia kita lebih kuat di dalam sembahyang berbanding di luar sembahyang. Padahal tu yang kata aqimis sholata li dzikri, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku ini, anallah, aku ialah Allah, la ilaha, tak ada Tuhan sebenar melainkan aku, la ilaha illa ana, oleh kerana akulah Tuhan yang sebenar. Hak lain pada aku tu kalau dia kata Tuhan juga pelesu, bohong, penipu. Aku saja tu al-ma'budu bihaq, yang disembah dengan tepat, dengan betul, dengan sebenar. Maka fa'budni, ibadat hanya pada aku, jadi hamba hanya pada aku. Nah, sembah hanya pada aku, mengabdi hanya pada aku, kata Tuhan. Dan sebesar-besar pengabdian tu, wa aqimis sholata li dzikri, dirikan sembahyang untuk ingat pada aku. Itu sebesar-besar ibadah. As-salatu imadud din, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Semaya itulah tiang seri bagi agama. Sebab apa? Sebab pada semaya ni segala sifat kehambaan kita zahirkan. Nah, mana? Pertama, Allahu Akbar. Tama-tama sekalinya kita takbiratul ihram, sunatnya diangkat tangan. Sunat. Walaupun sunat, itu gambaran, syiar yang menunjuk kata kita ni taslim, menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Nah,
Kemudian kita baca Fatihah, baca surah. Penuh-penuh di dalam Quran, di dalam sembahyang tu zikrullah. Nah, munajat pada Allah, tasbih, tahmid, doa, istighfar. Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni subhana rabbiyal azim wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak boleh kita hello. Nah, Allahu akbar. Apa khabar? Sihat kamu? Tak boleh. Nah. Semaya tak boleh. Ibadat lain ada yang boleh. Puasa boleh. Puasa tu boleh kecek dengan orang bukan kata senyap. Wana tak cakap apa bisu ke? Dak, ya puasa tak ada gitu. Nah, kita bersedekah kau, kita berzakat kau, kita boleh sambil menyanyi, sambil bercakap, sambil borok, boleh. Tapi semaya tak boleh. Nah, la yasluhu fiha, tidak patut pada semaya itu illa zikrullah, melainkan zikir, ingat pada Allah. Kayak gitu. Hatta perbuatan pun rokok. Nah, menuju kehinaan diri. Sujud paling tinggi darjat kita menghinakan diri. Dan ditakkid 2 kali sujud. Nah kata kalau sujud sekali tu bukan sujud rukuk semaya, itu sujud tilawah boleh jadi. Sujud rukuk semaya 2 kali. Sujud pertama, sujud kedua. Ditakkid liihanatin nafsi, untuk menguatkan penghinaan diri. Tak pada sekali, 2 kali sujud. Dan perbuatan sujud tu merendahkan perkara yang paling mulia di tubuh kita ke serendah-rendah martabat, sama dengan kaki. Nah, sebab tu sehingga ulamanya ada yang menghukumkan makruh kita buat sejadah tu jadi tidak sama lebar dengan kaki. Kerana ketika sujud, kepala kita tu tetap lebih tinggi daripada kaki. Sedangkan di sujud tu kita nak diratakan. Nah, setengah ulama tapi tak apalah, buat ada style gini biar dia lah. Nah, moleknya sejadah gini, sosok gini nah. Supaya apa? Supaya ketika mana kita sujud, dahi kita tu sama tarah dengan kaki kita, tidak lebih tinggi. Nah, memang tujuan sujud tu untuk merendah dan menghinakan diri, kayak gitu. Habis itu. Maka zahir sembahyang seperti itu Abu Bakar As-Siddiq, batinnya seperti itu juga. Kita ni sujud nampak macam rendah rupanya, tetapi batin hatinya tinggi. Akulah yang mulia, akulah al-fadil, akulah Al-Syekh, Al-Ustaz, aku. Kita tu tidak istiwa az-zahir baina az-zahir wal batin, tak sama antara zahir dengan batin. Sebab tu kita tak panggil As-Siddiq. Kita bukan As-Siddiq. Dia bukan As-Siddiq dah. Nabi Abu Bakar digelar As-Siddiq. Kenapa kata ulama? Satunya istiwa az-zahir wal batin. Satu. Kata setengah ulama tidak. Ada lagi sebab kenapa Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah radhiyallahu anhu digelar dengan As-Siddiq. Kerana beliau ni tidak pernah ada masa satu saat untuk merenung apabila dengar apa-apa yang disabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam wayak apa, sabda apa-apa, habis full stop. Selalu Abu Bakar kata betul. Inni la usaddiquhu, sesungguhnya aku menerima akan apa yang dibawa datang oleh Nabi. Selalulah. Tak ada kata nengu tukak dagu dulu. Yo. Hati dulu ya Rasulullah, nak fikir dulu. Yo tak ada. Abu Bakar As-Siddiq apabila Rasulullah cerita berapa, wayak berapa, habis dah selalu dia iz'an wal qabu fi qalbihi. Setuju, terima terus dalam hati dia. Tak ada berenggan sekejap nak mikir, nak merenung, tak ada. Lebih-lebih lagi kemuncaknya pada peristiwa Isra wal Mi'raj. Abu Jahal tu mari duk hasut dia. Hei Abdullah bin Abi Quhafah, tahu tak sahabatmu nama Muhammad tu duk cerita benda mengarut dia semalam lagi ke Masjidil Aqsa. Lepas tu pagi ni duk molek-molek dengan kita siapa ada. Mana terima pada akal. Abu Bakar As-Siddiq jawab, inni la usaddiquhu bima huwa ab'adu min zalika. Aku tu bukan setakat terima gapo hak Nabi rakyat pergi ke Masjid Aqsa, lebih pada tu Mi'raj ke langit aku percaya lagi.
Itu. Lalu gelar dia dengan As-Siddiq. Itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Diriwayatkan an Abi Bakrin As-Siddiqi radhiyallahu anhu, mudah-mudahan redha Allah daripadanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau ni ialah seafdal manusia di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada mereka-mereka yang menjadi rasul dan nabi. Jadi artinya selepas orang yang jadi nabi rasul, siapakah yang paling afdal di kalangan manusia biasa yang bukan nabi bukan rasul? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tu i'tikad ahli sunnah wal jamaah tu. Nah. Kalau i'tikad orang lain, tu terkeluar, terpelisit. Contoh seperti Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah Zaidiyah tu ia tidak mengkafirkan sahabat, tapi dia mentafdil, melebihkan Ali berbanding sahabat-sahabat lain. Kita dah. Kita afdal Abu Bakar. Kemudian summa Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Itu mengikut orang panggil Khulafa Ar-Rasyidin punya tertib. Itu dah. Habis. Apa diriwayat daripada Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu fi qaulihi, pada firman-Nya Allah Taala, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Ada satu firman Allah Taala, Tuhan kata zaharal fasadu, telah nyata kerosakan, fil barri pada daratan, wal bahri dan pada lautan. Sebab apa? Bima kasabat aidin nas, dengan sebab manusia yang mengusahakan kerosakan tersebut. Ya gitu. Manusia, kita lah. Mana ada kita pernah dengar kucing melancarkan serangan kepada gajah? Tak ada. Hingga meletup habis segala bangunan, hingga terkorban segala manusia, segala struktur bangunan habis. Tak ada. Kalau dia berkelahi pun sama-sama dia hua lebih suara pada tuannya. Nah, tapi kalau manusia, zaman berzamai, mula sekali hak menumpah darah manusia sama manusia, Qabil dan Habil itu sendiri, anak Nabi Adam itu sendiri. Dah ni pernah iblis tu ayatkan mereka. Pergi tanya Tuhan. Ataja'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Adakah Tuhan nak jadikan makhluk yang merosakkan pada bumi dan menumpahkan darah di bumi? Hebat dah iblis. Alim iblis. Belum tu ada tu ditiup roh, berketurunan, berbiak cucu cicit ciak cacuk apa macam ni ciak cacuk alah bawah dah ni beribu juta liung anak cucu cicit ada ni. Iblis tu tahu dah. Makhluk yang bernama manusia ni akan melakukan kerosakan dan menumpah darah. Kayak gitu. Dah betul sungguh. Itu dah. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Itu. Dengan sebab tangan manusia yang melakukan kerosakan. Lalu apa tafsir Abu Bakar? Tengok. Qala ay Abu Bakrin. Kata Abu Bakar fi tafsiri zalika, pada menafsirkan demikian itu ayat. Dia kata al-barru, bermula daratan di situ, boleh kita kata huwal lisanu, ialah lidah. Lidah, bukan daratan yang kita duduk jijak ni tak. Mana? Lidah kita ni. Mana zaharal fasadu fil barri, telah zahir kerosakan pada lidah. Zahir pada lidah. Wal bahru, dan laut tu huwal qalbu, ialah hati dia. Dan telah zahirlah kerosakan pada hati. Boleh kita kata lagu tu. Dah sungguh. Bapaknya? Cuba tengok. Ada di kalangan manusia ni, ketika negara sudah aman, tenteram, damai, dia melakukan orang panggil bagai-bagai fatwa-fatwa, provokasi-provokasi untuk mencetuskan kehuru-haraan. Ayo perang, ayo jihad, hancur negara. Seperti Syria, seperti Yaman, hancur. Kenapa? Kerana ada orang hak jenis lagu tu.
Tapi kalau negara yang sedang berperang, seperti di Palestin sekarang, nah, rakyat Palestin itu sedang memperjuangkan hak tanah air mereka. Nah, karena apa? Karena itu progres atau proses rencana puak-puak Zionis ni nak menghapuskan Palestin daripada peta negara, peta dunia. Tak percaya, cuba type map location, type Palestin. Ya wak pergi sana, tak ada nama Palestin. Namanya Israel. Tengok. Maka ada di kalangan orang-orang Islam mujahidin, tak kira lah Hamas ke siapa ke, yang berjuang untuk tanah air mereka, terutama Hamas. Bukan Hamas satu-satunya, ramai, nah, banyak. Nah, hatta Syiah sekalipun, Hizbullah. Nah, memperjuangkan hak, memperjuangkan tanah air. Tiba-tiba ini pengganas. Kepelik tu. Nah, ada orang kata lagu tu, Hamas ni pengganas. Saya tu tak setuju kata pengganas. Sebab apa tak setuju? Sebab di dalam negara yang dijajah seperti itu, kalau memperjuangkan hak tanah air, hak negara, hak kemerdekaan, tidak ada namanya pengganas. Nih, contoh kalau di Malaysia, sekarang ni berperang. Amerika mari serang kita, lepas bom, nak jajah kita balik. Lalu saya pun kata, ayo, ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita intifadah. Kita angkat saja apa-apa senjata yang ada, parang ke apa, kita lawan penjajah ni. Boleh kata Ustaz Faiz ni pengganas lah. Kita tak patut buat gitu. Kita sepatutnya duduk diam-diam macam penyanyi nasyid, menunggu bom tu jatuh, menunggu gitu. Boleh terima? Boleh terima apa lantai itu? Tak boleh. Nah, bahkan memperjuangkan kemerdekaan negara, memperjuangkan hak tanah air, itu satu kewajiban. Orang yang khianat dengan negaranya, khianat pada agamanya. Man khana watanahu faqad khatana dinahu. Siapa yang khianatkan tanah airnya, negaranya, maka dia khianat dengan agamanya. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman. Karena cinta akan negara itu satu juzuk daripada iman, suruhan agama. Suruhan agama tu. Maka sebab tu kita tak boleh kata Hamas tu pengganas, irhabiyah. Itu saya tak setuju. Ada ustaz-ustaz kita pun kata pengganas juga. Saya tak sokong Hamas, saya sokong rakyat Palestin. Hamas tu rakyat India ke nak tanya? Hamas tu orang mana? Bangladesh Hamas tu mukawamah for Palestin lah. Kalau sokong orang Palestin, kena sokonglah Hamas ke Fatah ke siapa sahaja yang membantu untuk kemenangan orang Islam di Palestin, kita sokonglah. Nah, karena negara mereka sedang dijajah, sedang dipropagandakan, diproses untuk dijajah, dibuang dalam peta dunia ni nama Palestin, dibina negara yang baru namanya Israel. Bahkan man khana watanahu halalu dammuhu. Siapa yang mengkhianati negara, maka halal darah dia, halal. Kalau tak kafir Islam, tapi dia khianat pada tanah air dia, berkomplot dengan penjajah, berkomplot dengan Zionis, Suhyuniyah, Yahudi Israel, Zionis ni, maka halal darah dia, diperangi juga. Kenapa? Khianat pada negara. Gitu. Nak kata pengganas apa? Jadi tak ada pengganas di dalam negara yang sedang berperang dia. Tak ada, yang adanya penjajah. Nah, Zionis pengganas. Nah, gitu. Kalau negara sedang aman, damai, tenteram macam kita ni, tenteram dah, aman dah. Kau ada bimbel sekarang ni? Ya Allah, cepatlah Ustaz, lama jatuh bom atas surga. Ada rasa? Tak ada. Tenang, aman, damai, sejuk nak pula. Nah, sejuk pasal ekor, relax, nyantai, nah, sejahtera, tak ada gundah juga, gundah ke nak cari duit jelah, nah. Tapi rasa terancam dok nyawa kita, nanti dibom. Tak ada. Tiba-tiba ayo jihad, ayo perang. Hak tu pengganas sungguh. Hak lagu tu baru pengganas. Nah, tu kadang-kadang kita pelik. Hak mana ayo jihad, ayo serang, ayo perang. Nah, tiba-tiba tak pergi perang pun, tempat hak betul-betul jihad ada.
Dia nak perang tu berlaku di dalam negara-negara orang Islam yang damai, tentera. Nah, itu. Baik. Maka sebab tu jangan kita tinggal doa kepada Allah saudara-saudara kita di Palestin. Jangan. Nah. Satu-satunya cara untuk kita ambil berat kerana kita ni lemah iman ialah doa silahul mukmin. Doa tu senjata kita orang mukmin. Nah, kalau kita tak ada langsung doa, nak pergi akak senjata tulus sekali kita ni lemah dah iman. Nak salur duit pun takutnya tipu ke orang. Orang lain jadi jutawan. Buat kutip derma. Nah. Lepas tu tak ada cara lain, jangan tinggal doa. Nah. Tu Allahumma alaika bil yahud wa man walahum. Nah, Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin, khususan fi Gaza. Jangan tinggal. Nah, bimba-bimba takut kita tu tidak diakui oleh Nabi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man lam yahtam bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil berat urusan umat Islam, maka dia bukan di kalangan umat Islam. Tu bimba tu. Kita nak tolong dengan senjata pergi, kita lemah iman. Nah. Nak sedekah, nak derma, kita takut kena tipu. Kita berhati-hati, takut tak sapa. Orang hak minta derma tu hak jadi kaya-kaya di tengah-tengah tu. Doa pun dok juga. Berat tu. Kata lagu mana dah Palestin? Caw ke Palestin lah. Kita caw ke beras kita ni, telur-telur lagu mana harga barang. Hak kita je ambil berat, diri kita je. Bimbang takut kita bukan di kalangan orang Islam. Akhirat esok jumpa Rasulullah, isfa' lana ya Rasulullah, syafaat ke kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, orang mana ni? Orang Islam lah ya Rasulullah. Ya orang Islam. Ya. Jak dituk nenek hantu lagi masuk Islam. Kesultanan Melayu Melaka lagi. Nah. Rasulullah tak nampak macam orang Islam pun, macam orang kafir, sudah. Sebab kita tu tidak ambil berat urusan orang Islam. Jangan tinggal doa. Soalnya bila Tuhan nak beri kemenangan berapa hal tu bukan kerja kita, tu kerja Tuhan. Kerja kita hamba minta dengan dia. Kayak gitu. Dah. Habis. Kerja Tuhan nak bagi kemenangan itu bila? Pasal Nabi royak pasti Nabi tidak dusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa yuha. Tidak berdusta Nabi. Apa hak Nabi bercakap tu tidak daripada hawa nafsunya. Daripada Allah Taala. Mana? Nabi kata la taqumus saah. Tak akan berlaku kiamat hatta yuqatilul muslimuna wal yahuda. Sehingga orang Islam akan bunuh orang Yahudi. Pasti itu. Sejauh mana? Yahtabi'ul yahudi wara asyajari wal hajar. Sehingga orang Yahudi ni lari sembunyi belakang pokok kayu batu. Kenapa takut? Memang perangai dia takut. Sejak dulu lagi. Sejak zaman Nabi Musa lagi. Nabi Musa ajak pergi masuk lawan pokok penjajah di Palestin. Dia kata, idhab anta wa rabbuka. Kami ni nahnu qa'id. Kami ni duduk-duduk. Yalah sini. Mugilah dengan Tuhan Musa. Memang dia menakut bapak dia. Tapi Tuhan kata fayaqulu syajaru wal hajaru, pokok kayu batu akan bercakap. Tu nak ayat kata kualiti orang Islam pada zaman itu tidak seperti kita sekarang. Apa? Amrun khariqun lil aadah. Kalau yang mencarikan adat berlaku. Mana? Pokok cakap, batu bercakap. Mana pokok kata? Ya Muslim, hei orang Islam. Hadal Yahudi fi khalfi. Ni orang Yahudi ada di belakang aku. Ta'alau faqtulu. Mari sini bunuh. Ada tak pokok cakap sekarang? Aduh. Jangan pokok cakap, pokok besar pun kita lalu diri bulu roma menakut. Lambat lagi nak ada karamah. Baik. Maka kita tak putu-putu doa pada saudara kita. Dan kita yakin wa antum muqinuna bil ijabah. Mu kena yakin doamu itu diperkenan oleh Allah. Bilakah dia akan tunai? Itu serah pada Allah. Itu urusan dia, bukan urusan kita. Jangan berdoa Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidin wal mustada'afina fi Palestin. Lepas tu buka Facebook. Awana tak menang lagi. Jangan. Serah pada Allah Ta'ala. Tapi kita jangan tinggal saudara kita daripada perhatian kita. Ambil berat kita. Habis.
Apa dia tafsir lagu tu? Ini ilak dia. Fa idza kerana apabila fasadal lisanu, rosaklah oleh lidah. Lagu mana rosak lidah? Bisa dengan mencaci, memaki, masalan ay umathilulaka masalan. Aku buat lah banyak lagi. Ribah, adu domba, kan gitu. Macam-macam. Nah, menggelar. Nah, wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Jangan kamu gelar benda hak tak baik pada saudaramu. Sejahat-jahat dosa fasik kemudian daripada beriman ialah menggelar dengan bergelaran yang tidak baik. Itu semua tu kerosakan lidah. Fa idza fasadal lisan, kerana apabila rosaklah oleh lidah dengan sebab caci maki, ngopak keji, bakat alaihin nufusu, menangislah kerananya oleh segala jiwa-jiwa, ay al-ashkhasu min bani adama, individu-individu daripada bani Adam. Ya sungguh. Tak nanti kau caci maki, rosak lidah dengan berfatwa. Tengok negara-negara Islam sebelum ni. Nah, satu-satu Libya. Nah, mana lagi? Yaman, Syria. Kenapa tu? Karena lidah-lidah yang rosak mengeluarkan fatwa. Nah, mati jiwa-jiwa manusia. Bom. Negara aman, negara damai. Tapi kerana orang yang tidak bertanggungjawab dengan lidah-lidah mereka mengeluarkan fatwa, menangis orang panggil segala jiwa-jiwa manusia. Itu sungguh. Hancur negara. Nah, sekarang ni kalau duduk tengok-tengok kan, negara-negara yang dulunya di framing, di label dengan zalim, dengan kejam, dengan bersalahan mazhab Syiah lah itu. Negara-negara ni pula bersungguh lawan dengan Zionis Suhyuniyah Israel. Kayak gitu. Yaman lancar serang, Ittihad serang. Syria, Iraq. Negara berkubu sebelah Cina ni. Nah, negara-negara berjanji dengan Amerika, boh ke sailang nah pula. Boleh. ini. Nah, tak ada arah lah. Bukan kita nak suruh sokong Syiah, bukan. Kita orang Islam di akhir zaman itu gitulah kelakuannya yang disebut oleh Nabi. Yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalat wal as'aliha. Nanti akan menguruni pada kalian oleh untuk merosakkan kalian seperti mana bersungguh-sungguhnya orang yang mengurumuni makanan pada talam. Orang nak buah nasi kau berapa kalau makan hidang, makan pada talam hidangnya lah. Bersungguh tak? Bersungguh. Hatta tidak talam, buffet. Bersungguh tak? Bersungguh. Bukan kata buah nasi tu suka-suka ikut nasi gapo lauk gapo dah. Perhati tengok nasi putih kau, nasi minyak kau. Kan gitu. Nasi hujan panas kau, hujan itik-itik kau. Lauk gapo nak buah pohon kau. Kan bersungguh tu. Seperti itulah bersungguhnya umat-umat yang ingin menghancurkan umat Islam, bersungguh seperti itu. Sahabat katakan kami sikit ketika itu ya Rasulullah, min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sikit ketika itu ya Rasulullah. Dah bal antum katsir. Bahkan kalian tu banyak. Usaun ka usai fil bahr. Sapi seperti buih di laut. Bapa, naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Allah cabut daripada dada musuh kita akan kehaibatan kita. Tak ada hebat. Nah, kalau boykot pun boykot gitu bermusim gitulah. Boykot depan-depan tak pergi McDonald tapi order juga kok kok Grab kok mana nak tu. Lagi ditimpa kita penyakit alwahan. Apa penyakit alwahan? Iaitu penyakit hubbud dunia. Hijau buat kerana dunia semata. Buat hijau agama kerana dunia. Buat hijau apa-apa saja untuk dunia, untuk orang puji, untuk orang kata, tu hubbud dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci kalau hijau tu untuk urusan mati. Bukan takut mati semua orang takut mati. Walau maut kamu cita-cita untuk mati. Apa makna benci pada mati? Yakni buat hijau tu bukan untuk bekalan mati. Kalau buat hijau program, tak ada untung sikit pun. Macam mana ni?
Nah, bawa program ni. Padahal program itu program agama, program pengajian agama, kau tak ada untung untuk dunia. Bawa apa? Padahal benda tu untuk mati. Tak ada untung dunia pun tak apa, yang penting ada bekalan mati. Mati semua. Kita ni hak hidup ni kena ada untung. Tu penyakit tu ada. Nah, tu tengok. Wa idza fasada. Ku apa dah weh? 3 minit lagi. Wa idza fasadal qalbu, dan apabila rosaklah oleh hati. Rosak hati ni banyaklah, birriyai, contohnya masalah ai umathilulaka, masalah dengan sebab riak ke, ujub ke, sum'ah ke, takabur ke, bakat alaihi, nescaya menangislah kerana rosak hati tu al malaikatu, oleh para malaikat. Malaikat pun menangis. Allah, bakpo hati anak ada ni gitu sekali teruknya. Nah, habis itu. Qila, kata setengahnya, al hikmatu fi anna lisana wahidun. Hikmat bakpo Tuhan buat lidah kita ni satu. Nah, Tuhan buat lidah kita ni tak banyak. Kau ada orang lidah dua. Kalau lidah dua tu keturunan ular lah tu. Je. Wahidun. Kerana apa? Tanbihan lil abdi, kerana nak memperingati kepada hamba, fi annahu, pada bahawasanya la yang bagi, tidak sayugia, tidak sepatutnya, an yatakallama, bahawa berkata-katalah ia hamba, illa, melainkan fiha, padanya, pada lidah tu, yuhimmuhu wa fi khairin, pada yang penting saja dan yang baik-baik. Habis itu. Wakilah, dan kata setengah ulama, li annal lisana adzakiru bi kulli lughatin, kerana bahawasanya lidah tu ialah yang mengingati dengan tiap-tiap bahasa. Kana zakarahu lil mazkuri al wahidu wa huwa Allah taala, dan adalah ia lidah tu mengingati ia akan yang diingat yang satu, siapa? Iaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikal qalbu, dan seperti lidah juga ialah hati. Hati puasa, lidah puasa. Nampak? Ma ja'alallahu li rajulin qalbaini fi jawfi. Tidak Allah Taala jadikan dalam hati seorang hamba tu dua tempat, tak ada. Satu hati, satu tempat. Itu. Habis itu. Bi khilafi nahwil aini, dan menyalahi dengan umpama mata. Mata dua, wal uzuni, telinga pun dua. Fa innahu, maka bahawasanya telinga, mata, berapa ni, tangan, kaki, yata'addadu, berbilang-bilang. Habis itu kemudian kita sambung semula pula. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairin ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam, wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad, wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. ونسألك من خير ما سلك عبدك رسولك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فقهنا علم الشريعة والمعرفة والطريقة والحقيقة، واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم انصر الإخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين، خصوصا في غزة. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.